rumahnya anak ramai, ahli keluarga ramai. Maka Nabi SAW pun memberi amaran kepada kita. Nabi sebut dalam hadis yang disebut istilah yang disebut juga sebagai al-ihtikar. Al-ihtikar ini makna sebagaimana yang disebutkan dalam khutbah tadi, ulama membahagikan beberapa definisi, pengertian. Yang pertama, Imam Nawawi kata ihtikar ini ialah dengan makna satu orang tu dia beli barang makanan, kemudian dia beli, kemudian dia tak jual, dia simpan pada waktu itu dan disorokkannya semata-mata untuk menjual pada masa keperluan mendesak dengan harga yang lebih tinggi ketika mana diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana pada hari ini kan. Bukan gula tak ada, gula ada. Bila pihak berkuasa buat serbuan, tengok dalam stor berlambak-lambak gula. Yang orang ni pergi cari gula 7-8 kedai dah tak berjumpa. Nabi SAW memberi amaran kepada kita. Nabi sebut la yahtakiru illa khati'un. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak menyorok, memonopoli barangan-barangan keperluan ini melainkan seorang yang bersalah, khati'. Mana orang yang buat kerja macam ni adalah orang yang bersalah. Maka Imam Nawawi menyebut kalimah khati', bersalah, itu adalah bermaksud seorang yang berdosa. Makna perbuatan menyembunyikan barangan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat, atau disebut sebagai al-ihtikar, ini adalah perbuatan dosa. Macam mana kita nak cari rezeki daripada sumber yang mari menyebabkan kita berdosa. Bukan pergi ambil orang nanti berdosa, tak. Kita jadi peniaga pun kita terdedah kepada dosa kalau kita buat kerja lagu ni, menyebabkan menyusahkan masyarakat dan sebagainya. Maka para ulama juga, kata Imam Nawawi berkata, di antara hikmah kenapa diharamkan perbuatan al-ihtikar ini adalah kerana memonopoli barangan ini akan menyebabkan kemudaratan yang akan menimpa ke atas sesebuah masyarakat. Masyarakat jadi susah. Kan berlaku macam-macam masalah dalam masyarakat kita. Maka kata ulama, ia akan menyebabkan kemudaratan yang besar dalam sesebuah masyarakat. Al-Imam Al-Kasani rahimahullah kata, pengharaman memonopoli barangan adalah kerana dilihat kepada kemudaratan yang boleh berlaku kepada pihak masyarakat, dan mudaratnya adalah amat besar jika tidak dikawal dan diambil tindakan yang tegas oleh pihak pemerintah dan pihak berkuasa. Sehingga kan kata dia, kalaulah orang ramai masyarakat memerlukan makanan asasi yang disembunyikan itu dan keadaan menjadi darurat, maka orang yang memonopoli barangan tadi boleh dipaksa untuk menjual barangannya oleh pihak pemerintah dengan harga yang munasabah, makna harga yang tidak menekan masyarakat. Jual, tak apa, duit tu ambil ke dia, tapi jangan letak harga sampai memudarat dan menyusahkan orang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata orang-orang yang berniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang jahat. Bukan tak boleh berniaga, jangan salah faham pula. Kebanyakan berniaga-berniaga ni dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti dalam keadaan dia seorang yang jahat. Kenapa? Kerana perbuatan-perbuatan tadilah, khianat dalam perniagaan, menyebabkan berlakunya kemudaratan kepada masyarakat. Kecuali Nabi kata peniaga yang bertakwa, yang ada sifat takwa, takut pada Allah, bukan memikirkan soal keuntungan dia semata-mata, tapi memikirkan kerja hak dia buat tadi fardu kifayah, tolong masyarakat. Kalau aku tak niaga, tak buka kedai runcit, payah masyarakat nak beli barang, aku buka, biarlah keuntungan aku sedikit tak apa, tapi paling tidak pun aku dapat menyempurnakan keperluan asasi masyarakat di kawasan aku. Mana sudah tentu akan diberi pahala oleh Allah.
Kecuali peniaga yang ada sifat takwa, takut pada Allah, dia tidak khianat dalam perniagaannya, dia tidak menyusahkan orang. Dan juga peniaga yang berbuat kebaikan, ada keuntungan dibuat kebajikan, kadang-kadang untungnya sedikit, hak menega-menega, hak bagi-bagi lagi, dia tak menyusahkan orang, bahkan dia buat kebaikan pula kepada masyarakat. Dan yang benar, yakni benar pada perniagaannya, jangan menipu.